Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang pelajar yang menerima anugerah beasiswa pendidikan belia Negara Brunei Darussalam Republik Singapura berazam untuk memanfaatkan peluang tersebut bagi meraih kecemerlangan akademik selain dapat bergaul dengan rakan-rakan pelajar antarabangsa yang lain. Anugerah tersebut setentunya dapat menjadi pembangkit kepada mereka untuk meraih kejayaan lebih cemerlang khususnya untuk negara. Kedua-dua pelajar tersebut akan mengikuti pengajian peringkat menengah di Republik Singapura bermula pada Januari 2023. Kemarin Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Beasiswa mengadakan majlis penganugerahan dan menandatangani perjanjian bagi skim beasiswa pendidikan belia Negara Brunei Darussalam Republik Singapura sesi akademik 2023-2024. Hadirin berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Dunia Maha Mulia Awang Julaihi bin Muhammad, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Jabatan Pengurusan Beasiswa, dan Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeow, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam bagi pihak Republik Singapura. Sementara penerima disertai oleh dua orang penjamin. Many things in the world you might not know, but you can learn from different countries and their cultures. Going to Singapore is a good opportunity for me to study there. Bonus tahunan merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga perkhidmatan awam. Pembayaran bonus itu setentunya akan menyuntik lagi semangat, dedikasi dan komitmen setiap warga jabatan kerajaan untuk bertugas dengan lebih gigih, ikhlas, efisien dan cemerlang kepada agama, bangsa dan negara. Pemberian bonus bukan sahaja sebagai tanda penghargaan, malah sebagai motivasi dalam meningkatkan mutu kerja setelah menyumbangkan khidmat bakti berpenat lelah bekerja selama 12 bulan. Dengan adanya pemberian bonus ini, ia bukan hanya sekadar meringan beban dan diharap akan dapat digunakan dengan sebaiknya. Di samping dapatkan barang keperluan, warga perkhidmatan juga perlu berbelanja dengan berhemah. Dengan adanya bonus masa ini dapat kami memanfaatkan kira untuk membeli barang kanak-kanak sekolah. Nyorang menambah-nambahi barang-barang rumah, itu keperluan rumah, keperluan dapur itu ini. Syukur Alhamdulillah dengan pemberian bonus dari ke bawah dulu ini dapat juga kami manfaatkan untuk membeli barang-barang sekolah lah. Syukur Alhamdulillah lah dengan adanya bonusan ini juga. Terima kasihlah ke atas ke bawah dulu lah dengan adanya bonusan ini. Berita baik kepada mereka yang ingin merasai keunikan nilai budaya tradisi dan kehidupan masyarakat desa. Daerah Tutong menjadi lokasi tepat untuk merasai pengalaman sedemikian. Untuk mengetahui lebih lanjut, laporannya bersama Halinda Haji Raji'i. Terletak di Kampung Tanjung Mayak, Lamin Warisan merupakan antara tempat yang terkenal dengan keunikannya dalam memberikan pengalaman untuk merasai cara hidup orang kampung di zaman silam. Pakej Warisan Nature Trail yang diperkenalkan adalah antara pakej yang semakin mendapat tempat dalam usahanya untuk menarik lebih ramai pelancong domestik di negara ini. Menerusi pakej berkenaan, para pengunjung dapat merasai pengalaman meneroka keindahan alam semula jadi sambil mengenali beberapa jenis tumbuh-tumbuhan serta herba yang terdapat di kawasan tersebut. Nature Trail ini adalah satu yang baru, walaupun tidak sepopular Lamin Warisan, tapi Nature Trail disebabkan produk-produknya seperti menuri gata, melaga burung, mengenali herba, itu yang menarik perhatian pengunjung. Adalah lebih baik jika yang ditunjukkan itu sesuatu yang jarang terdapat, seperti Lamin Warisan mengadakan produk herba, menuri gata. Pasal aktiviti ini tidak lagi terdapat sekarang ini. So, itu akan menarik perhatian pelancong-pelancong untuk melawat. Dan bagi menggalakkan keramaian pelancong untuk membantu
pelancongan domestik. Tidak hanya memberi pengalaman baharu kepada para pengunjung, pakej seumpamanya juga mampu mengembang lagi industri pelancongan di negara ini. Diorang ada memperkenalkan apa spesies-spesies herba ni, apa kegunaannya, apa kebaikannya. Dan satu lagi, kami juga belajar tentang macam mana menggoreng getah. So di sana selama ni kami cuma lihat dalam TV saja ataupun cerita-cerita daripada nini-nini kami. Itu satu experience yang bagiku baiklah. Dan yang terakhir, kami belajar macam mana cara untuk melagau burung. So melagau burung ni bagi kami macam satu yang unik lah. Dengan adanya warisan Nature Trail ini akan dapat menarik lagi para pelancong dalam negeri untuk berkunjung ke daerah Tutong. Okey, bagi saya, warisan Nature Trail sesuai dikunjungi bagi mereka yang berminat dengan keindahan alam semula jadi. Jika daerah Tutong menyediakan tempat tarikan ekor pelancongan, daerah Temburong pula mempunyai produk berasaskan ambulong yang mendapat sambutan sangat menggalakkan daripada orang ramai. Apa istimewa dan uniknya biskut ambulong itu? Ikuti laporannya bersama Izzatul Rashidah Yunus. Produk biskut berasaskan ambulong diusahakan oleh Dayang Normah binti Ismail, Ahli Biro Wanita, Majlis Perundingan Kampung, MPK Batu Apoi, daerah Temburong sejak 10 tahun lalu. Pada awal penglibatannya dalam perusahaan tersebut, Dayang Normah berulang kali mencuba membuat pelbagai jenis biskut berasaskan ambulong sehingga beliau berjaya menghasilkan 10 jenis rasa biskut ambulong. Bagi menambah kelainan dalam produk biskutnya, Dayang Normah dengan bantuan anak-anak mencuba memasukkan pelbagai perisa. Disebabkan rasanya yang unik, biskut ambulongnya seringkali menerima tempahan bagi majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan selain dijual untuk kudapan orang ramai. Mula-mula playbar yang ku buat awal-awal tu indah pelang banyak. Cuma dalam 2-3 buting saja. Trial, percubaan. Okey, masa ni makin naik lah, bertambah ada dalam 10 jenis lah. Yang biasanya biskut ambulong original, Nestum, Komplek, Butterscotch, chocolate chips, banyak lagi lah. Pada ketika ini, produk biskut ambulong Dayang Normah hanya dipasarkan di sekitar daerah Temburong dan daerah Perunai dan Muara. Beliau merancang untuk meluaskan lagi promosi produk biskut ambulongnya ke seluruh negara. Dari Facebook, kadang-kadang dari mulut ke mulut. Ada kami kena bantu daripada ada mostlynya daripada MPK tu, kementerian-kementerian yang alun batahani kami ada kena bagi kursus anda BIBD seat. Dari sanalah kami percubaan untuk mengupgrade lagi yang baru. Dengan inovasi pada bungkusan dan perisanya, biskut ambulong ini berpotensi untuk menjadi salah satu produk utama daerah Temburong. Izzatul Rashidah Yunus melaporkan untuk Berita RTB. Bekas pesakit COVID-19 masih boleh menderma darah tetapi perlu menunggu selama 2 minggu selepas mereka sembuh. Semasa ditemui semasa kempen derma darah, Ketua Penyelia Simpanan Darah Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengirian Anak Saleha menasihatkan penderma darah juga tidak mempunyai gejala seperti batuk dan selesma semasa menderma darah. Menurut Awang Haji Matusob bin Haji Daud, para penderma darah yang baru menderma darah yang ingin membuat pendermaan darah perlu menunggu selepas 8 minggu atau 56 hari sebelum mereka ingin menderma darah seterusnya. Pusat pendermaan darah ini kami sentiasa memerlukan darah
Dan untuk dari segi kami punya statistik, kami memerlukan di antara 50 ke 60 pint sehari. Jadi di sini saya menyuruh pada orang ramailah bagi para belia dan para orang ramai yang pernah menderma darah tu, kalau boleh datanglah menderma darah kalau di sekitar rasa sihat tubuh badan. Beberapa penderma berkata niat untuk menderma darah adalah untuk sama-sama menolong para pesakit yang memerlukan darah di samping menyokong hasrat kerajaan dalam kempen pendermaan darah. Ini kali ke-15 sudah. Saya mau menderma darah supaya untuk menolong orang-orang yang pengguna darah ini, especially kalau melihat dalam blood cut app itu nampak tu kalau darah itu darah B plusnya low. So saya darah B plus ingin mau menderma lah. Alhamdulillah saya dapat first time mencuba, rasa happy lah. Sebenarnya niat itu dari dulu sudah, tapi macam belum ada kesempatan. Masa ada last week I think ada tapi miss. Sekali ani try lah, cuba lagi. Sebanyak 27 poin darah diperolehi dalam kempen derma darah kemarin. Kempen akan diteruskan lagi hari ini di pusat membeli belah Mid Valley Salam Bigar bermula 10 pagi hingga 2 petang dan hari Sabtu di Kompleks An-Najat pukul 10 pagi hingga 2 petang. Jabatan Perkhidmatan Elektrik bersama pasukan polis Diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Autoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam telah menjalankan operasi bersepadu. Hasil operasi bersepadu tersebut, beberapa buah premis didapati membuat penyambungan elektrik tanpa kebenaran. Perbuatan menggunakan tenaga elektrik yang berlebihan dan tanpa had boleh menggugat kesejahteraan dan keselamatan pengguna dan premis serta dikhawatiri akan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Antara contoh penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan dan tanpa had ialah seperti penempaan mata wang kripto atau Bitcoin mining. Operasi bersepadu tersebut dijalankan adalah untuk menegaskan bahawa aktiviti penyambungan haram seperti penyambungan kabel elektrik tanpa kebenaran dan tidak selamat di mana-mana premis dan bangunan perniagaan merupakan satu kesalahan undang-undang di bawah Akta Elektrik. Jika sabit kesalahan akan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 dan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan atau kedua-duanya sekali. Pembuat filem tempatan Ashraf Abdullah dan Adin Saiful Bahri masing-masing memenangi satu kategori pada anugerah Gala The Brunei Film Blitz. Acara berlangsung malam tadi di Mahakarya Institute of the Arts Asia. Filem Ashraf Kipas memenangi kategori terbuka manakala filem Adin You I Me memenangi 96 Hour Blitz. Lebih 20 penyertaan diterima termasuk daripada negara jiran Malaysia dan Indonesia. The Brunei Film Blitz diadakan bersempena dengan penganjuran Brunei December Festival 2022. Juga pengisian Brunei December Festival 2022 malam tadi diadakan persembahan pentas bertajuk Karbon Aman. Persembahan berlangsung di Pusat Belia Ibu Negara. Sebelum pementasan, sesi tontonan filem pendek Cloud Jacket dipersembahkan sebagai kesinambungan cerita Karbon Aman hasil karya awang Abdul Kabir Zanidi. Pementasan tersebut, cerita berbentuk fantasi, mengisahkan seorang budak bernama Fayol yang melarikan diri ke alam ajaib dan berjumpa dengan pelbagai watak di alam tersebut serta cabarannya untuk keluar dari alam berkenaan. Menariknya, pementasan juga melibatkan golongan belia istimewa yang kurang pendengaran dan kurang penglihatan. Lebih daripada 20 peniaga menyertai Islamic Entrepreneur Fair 2022 yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Diadakan sempena Brunei December Festival, pesta diadakan sehingga Sabtu ini. Pesta anjuran syarikat e-Tawakal itu disertai oleh para pelajar tahun akhir dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, peserta BIBD SIDS dan pengusaha tempatan
Aktiviti seumpamanya merupakan platform bagi para pengusaha tempatan mempromosi dan meluaskan lagi pasaran produk secara langsung. Jualan dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula 10 pagi hingga 8 malam. Status harian normal baharu COVID-19. Tiada kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan tiada kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 304 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%.